Selain sanitasi, penggunaan QR code untuk contact tracing sangat penting untuk anda yang ingin tahu dengan lebih lanjut tentang kenapa diwawarkan untuk menggunakan MySejahtera dan QR code ini supaya memudah carakan pengesanan keberadaan anda di tempat-tempat tertentu. Kita akan bersama dengan tetamu kita secara Skype, Insinyur Mak Shah Nuri Mak Zain yang merupakan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Pertama sekali mungkin kita boleh tanyakan berkaitan dengan purata statistik penggunaan MySejahtera check-in dalam sehari itu berapa sebenarnya? Okey, terima kasih Hani, Terence. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Untuk makluman semua, sehingga ke hari ini hampir 24 juta telah berdaftar dengan MySejahtera dan setiap hari lebih kurang 100 pengguna baru berdaftar dengan MySejahtera dan setiap hari juga hampir antara 15 hingga 16 juta imbasan dilaksanakan oleh semua pengguna-pengguna MySejahtera. Dan saya harap lebih ramai lagi yang akan menggunakan MySejahtera kerana dia amat membantu kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Yang tidak faham tentang bagaimana sebenarnya sistem MySejahtera ini membantu untuk mencegah ataupun melandaikan lekuk COVID-19 kerana adalah berkaitan dengan pemberian data peribadi, lokasi dan juga siapa kita dan identiti kita. Jadi mungkin kita boleh perjelaskan kenapa perlunya kaedah sebegini di mana sedikit sebanyak mereka terpaksa juga memberitahu pihak-pihak berwajib KKM dan juga MKN tentang lokasi mereka sebenar. Okey, terima kasih. Dengan menggunakan MySejahtera ini, pengesanan kontak dapat dilaksanakan dengan begitu cepat sekali. Sebagai contoh, pengesanan kontak ini dapat dilaksanakan dalam masa 24 jam dan setelah individu-individu yang dikenal pasti adalah close contact, dia akan terus dihubungi melalui MySejahtera, melalui aplikasi MySejahtera ini untuk dia pergi buat pemeriksaan di pusat-pusat kesihatan yang terdekat. So dengan ini tindakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan penularan dapat disekat. Contohnya bila berlaku di Damansara tempoh hari. Dalam masa 24 jam, 17,000 pengguna telah dikenal pasti dan telah dimaklumkan immediately yang dia perlu pergi membuat pemeriksaan. Dan hasil daripada itu, lebih kurang 230 pengguna telah dikenal pasti sebagai COVID positif. Dan tindakan dapat diambil dengan cepat. Dalam masa 2 minggu, bila dia diuji sekali lagi, didapati bahawa mereka kembali negatif. So itulah yang saya cakapkan tadi bahawa dengan menggunakan aplikasi ini pengguna-pengguna dapat dikenal pasti sama ada COVID positif atau tidak dalam masa yang begitu cepat sekali. Dapat dikesan dalam masa 24 jam. Ya, okey, baik. Kerana itulah meletakkan data maklumat yang tepat juga penting sebab kita faham ada juga dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga warga asing yang turut meletakkan nama-nama pelik dan tidak ada kaitan dengan dirinya, nama-nama samaran dan sebagainya. Kenapa ia sangat penting untuk kita meletakkan maklumat yang tepat? Okey, maklumat tepat ini amat penting supaya satu, kita dapat hubungi dengan cepat orang yang betul di alamat yang betul. Jika maklumat itu salah, dia membuatkan siasatan lanjut perlu diambil dan ia mengambil masa yang lama. Dengan ini penularan wabak ini akan tersebar dengan cepat. Jadi jika memberi maklumat yang tepat, tindakan dapat diambil dengan cepat dan penularan ini dapat dibendungi dengan cepat. Tambah-tambah dalam situasi sekarang, aplikasi MySejahtera ini amatlah penting. Dan untuk makluman semua, sekarang ini pihak Kementerian Kesihatan menggunakan sepenuhnya aplikasi ini untuk membuat
pengesanan kontak rapat. Baik, mungkin juga ada yang bertanya tentang adakah aplikasi ini boleh memaklumkan tentang lokasi itu, sama ada ia telah pun mempunyai individu yang COVID positif ataupun tidak. Misal kata pusat membeli belah dan sebagainya yang telah pun ada individu COVID positif yang dikesan di dalam bangunan ataupun premis berkenaan, bolehkah MySejahtera maklumkan tentang lokasi yang telah pun dikenal pasti itu? Baik, saya rasa ini juga menjadi salah satu runutan tempoh hari dalam sosial media. Mengapa kerajaan tidak atau MySejahtera ini tidak memaparkan maklumat yang seperti yang dinyatakan tadi. Untuk makluman, dasar Kementerian Kesihatan adalah yang ditetapkan adalah untuk memaklumkan tempat di mana insiden ini berpuncanya berlaku insiden ini. Contohnya insiden baru-baru ini puncanya daripada tempat lain, contohnya di Sabah. Tetapi individu ini telah melawat ke tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat lain itu bukannya punca penyebaran maklumat ini, penyebaran penyakit ini. Jadi laluan individu tadi tidak disampaikan disebabkan oleh tempat-tempat itu bukannya punca penyakit ini. Dan juga kita tidak nak orang ramai panik di semua kawasan yang dilawati tersebut. Jadi apa yang dipaparkan di dalam MySejahtera hanyalah tempat puncanya berlaku penyebaran ini. Baik. Dan juga di dalam aplikasi ini terdapat modul yang dipanggil hotspot tracker, di mana maklumat yang terdapat di dalam aplikasi, di dalam modul ini adalah jika ada pesakit COVID ini di tempat tersebut, dia akan paparkan 1 kilometer daripada kawasan ini anda adalah di kawasan yang ada pesakit COVID. Dan juga dinyatakan di dalam aplikasi ini juga kawasan-kawasan zon hijau, kuning dan merah sehingga ke peringkat daerah. Baik, dan kita tahu bahawasanya peranan digitalisasi amat penting dalam dunia moden. Jadi pembangunan aplikasi seperti ini sebenarnya membantu pihak kerajaan mengawal penularan wabak. Jadi apa komen tentang perkara ini? Saya rasa pembangunan aplikasi MySejahtera ini dapat mempercepatkan inisiatif digital negara. Yang sekarang ini adalah bermula dengan sektor kesihatan. So, perancangan kerajaan untuk mendigitalkan perkhidmatan kesihatan ini dapat dipercepatkan dengan MySejahtera ini. Saya percaya Kementerian Kesihatan sedang menggariskan perancangan bagi menggunakan platform MySejahtera ini untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif digital lain dalam sektor kesihatan. Sekarang ini dah ada dalam modul-modul tertentu, kita dah linkkan ataupun kaitkan dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya untuk health consultation, untuk perkhidmatan pengujian COVID dan sebagainya. So, Kementerian Kesihatan sedang mengkaji, sedang merancang untuk meletakkan lagi inisiatif-inisiatif digital dalam sektor kesihatan dalam platform MySejahtera. Mungkin juga aplikasi seperti MySejahtera ini boleh menjadi pencetus kepada keberadaan identiti digital. Dulu kita ingatkan boleh menggunakan syarikat-syarikat telekomunikasi, tapi kini dengan adanya sistem sebegini, seluruh negara sebenarnya sudah pun ada identiti digital. Akhir kata daripada insiden tentang MySejahtera ini dan peringatan kepada orang ramai untuk mendaftar, muat turun dan gunakan identiti sebenar. Ya. Okey, saya sarankan kepada semua rakyat Malaysia supaya memuat turun dan menggunakan aplikasi MySejahtera ini. Satu, untuk membantu kerajaan mengambil tindakan yang cepat. Yang kedua, jika kita dijangkiti oleh sakit penyakit ini, kita dapat di-notify dengan cepat oleh kementerian. Seperti yang saya nyatakan tadi dalam aspek kontak rapat. Dan ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, semua rakyat Malaysia dapat mengetahui perkembangan situasi ini dengan lebih cepat hanya dengan menggunakan satu platform.
MySejahtera. Ya, baik. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Engineer Mat Shah Nuri Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara NAKSA MKN JPM bersama kita pada waktu ini. Terima kasih sekali lagi dan juga diharapkan dengan pesanan sebentar tadi sama-sama kita memanfaatkannya, bukan sekadar membuat tu tapi juga menggunakannya dengan nama yang betul. Jangan Superman, Batman sebagainya. Yang kita faham sebabnya.